Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar kelas sains 3 dedikasi yang cikgu kasih. Okay, pada hari ini cikgu akan teruskan sesi pengajaran berkaitan dengan topik 6.2 iaitu transformer. Okay. So apa yang kamu akan pelajari dalam topik transformer inilah ialah yang pertama, kita nak tengok tentang transformer dan fungsinya dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Okay. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan transformer menggunakan rumus. Okey. Baik, so kita lihat dulu yang pertama, apa dia transformer. Okey. So transformer adalah alat untuk mengubah voltan bagi arus ulang-alik. Okey. Bagi arus ulang-alik ataupun simbolnya iaitu VAU. Okey, AU for arus ulang-alik. Okey, mengubah voltan arus ulang-alik kepada satu nilai. Okey, so now kita lihat bentuk transformer ringkas. So ini adalah struktur transformer ringkas. Okey, so kalau kita lihat di sebelah kiri ni ada bekalan arus ulang-alik. Okey, biasanya simbolnya ada simbol gelung macam ni. Okey, ini adalah bekalan arus ulang-alik. Okey, kemudian kita ada gegelung primer iaitu gegelung yang paling dekat dengan bekalan arus ulang-alik. Okey, kemudian kita ada teras besi lembut berlamina. Okey, teras besi lembut berlamina. Kenapa berlamina? Dia berlapis-lapis ni. Okey. Kemudian kita ada gegelung sekunder. Okey, di mana gegelung sekunder ini disambungkan kepada alat-alat elektronik. Okey, alat-alat elektronik. Okey, so terdapat dua jenis transformer iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, transformer injak naik dan transformer injak turun. Baik, seterusnya kita lihat perbezaan yang jelas antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey. So kalau kita lihat kat sini secara visualnya, okey, secara visual, so kamu dapat lihat perbezaan yang jelas antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, yang pertama, lihat dari segi gegelung primer dan gegelung sekundernya. Okey. So kalau transformer injak naik, okey, bilangan gegelung primer lebih sedikit daripada gegelung sekunder. Okey, manakala transformer injak turun, okey, bilangan gegelung primernya lebih banyak daripada gegelung sekunder. Okey. So kalau kita nak tulis dalam bentuk simbol, okey, N untuk bilangan, okey, P untuk primer, kemudian N untuk bilangan, S untuk sekunder. So untuk transformer injak naik, bilangan gegelung primernya lebih kecil daripada bilangan gegelung sekunder. Okey, manakala untuk transformer injak turun, okey, bilangan gegelung primernya lebih banyak daripada gegelung sekunder. Okey. Itu yang pertama dari segi visual, perbezaan antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, seterusnya kita lihat apa lagi perbezaannya. Okey. Okey, yang ketiga, perbezaan yang kedua kita lihat daripada segi simbolnya. Okey, simbol transformer ini dilukis macam itulah. Okey. Ini adalah primer. Okey, kemudian kita lukis untuk transformer injak naik, gegelung primer lebih sedikit daripada gegelung sekunder. Okey, kemudian kamu lukis bahagian gegelung sekunder tu lebih banyak. Okey, so lihat di sini perbezaan antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey. Okey, perbezaan yang ketiga, okey, voltan primer ataupun voltan input. Okey, voltan primer ataupun voltan input merentasi gegelung primer lebih rendah daripada gegelung sekunder. Okey,
So V adalah simbol untuk voltan. Jadi untuk transformer injak naik, voltan primer lebih kecil berbanding voltan sekunder. Okey, manakala untuk transformer injak turun, voltan primer lebih besar daripada voltan sekunder. Okey. Kemudian perbezaan yang terakhir ini cikgu dah terangkan tadi dalam bentuk simbol. Okey, yang ni. Okey, tapi tak apa, cikgu tulis semula. Okey. Bilangan lilitan primer untuk transformer injak naik lebih rendah berbanding dengan gegelung sekunder. Untuk transformer injak turun, bilangan gegelung primernya lebih berbanding dengan gegelung sekunder. Okey. So itu adalah perbezaan antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey. So selesai bahagian yang pertama, iaitu kita nak tahu tentang apakah transformer. Okey, yang pertama tadi, transformer adalah alat untuk mengubah voltan arus ulang alik. Okey, kemudian yang kedua, kita nak tahu tentang fungsi transformer. Okey, fungsi dia adalah mengubah voltan arus ulang alik tadilah. Okey. Kemudian kita nak lihat perbezaan, kita nak membanding beza antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, kemudian hari ini kita nak pergi pada yang kedua, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan transformer. Okey. Okey, cikgu masuk sikit berkaitan dengan fungsi transformer. Okey, so kalau kita lihat kat sini, kita ada pengecas telefon bimbit. Okey. So pengecas telefon bimbit kita gunakan transformer injak turun. Okey, transformer injak turun. Kerana bekalan kuasa ataupun voltan yang diperlukan oleh pengecas itu lebih kecil daripada voltan yang ada pada bekalan kuasa kita. Alright. Okey. So itu salah satu daripada fungsi transformer dalam rumah kita lah. Okey, seterusnya kita lihat penyelesaian masalah melibatkan transformer. Okey. So kat sini kita ada kotak kawalan kelajuan kipas shilling. Okey, so ini biasa ada di rumah. Kita kena gerakkan atau pusingkan dia punya tune tu. Okey, so kalau kita lihat kat sini, kita ada transformer injak turun yang disambungkan kepada kotak kawalan kelajuan kipas shilling. Okey, so kalau kita lihat kat sini, apa kaitan dia? Okey, so bekalan kuasa itu disambungkan kepada beberapa jenis voltan output. Okey, voltan output 0 volt, 2 volt. Okey, so kalau 0 volt maksudnya apa? Kipas tu tak berfungsi lah. Okey, kita tutup dia. Okey, kemudian kita tambahkan voltan itu untuk kita selaraskan kelajuan. Okey, pada nilai voltan 10 volt, kelajuan paling tinggi. Okey, so ini adalah salah satu fungsi transformer, khasnya transformer injak turun dalam kotak kawalan kelajuan kipas shilling. Okey, so now kita lihat penyelesaian masalah melibatkan pengiraan penggunaan rumus ataupun nisbah voltan primer kepada voltan sekunder. Okey. Okey, so untuk menyelesaikan masalah melibatkan transformer ni, okey, kita guna nisbah voltan primer kepada voltan sekunder, iaitu nisbah yang sama. Okey. So kita nisbahkan dengan apa? Kita nisbahkan dengan voltan bagi setiap bahagian tersebut. Voltan primer kita nisbahkan dengan bilangan gegelung primer, manakala voltan sekunder kita nisbahkan kepada bilangan gegelung sekunder. Okey, so kata kita lihat kat sini, so apa di rumus dia? Okey, VP adalah voltan primer. Voltan primer ni pada mana? Pada arus, pada bekalan arus. Okey, pada bekalan kuasa. Okey, manakala voltan sekunder ni adalah voltan yang disambungkan kepada alat elektronik. Okey, NP
NP adalah bilangan gegelung primer, manakala NS adalah bilangan gegelung sekunder. Okey. So nisbah kedua-duanya adalah samalah. Okey. So kita lihat soalan contoh. Okey. Rajah 6.27 menunjukkan sebuah mentol 40 volt. Okey, so kita tahu dah mentol ini pada gegelung sekunder. Okey. Pada gegelung sekunder disambungkan ke bekalan kuasa 240 volt. So bila disebut je bekalan kuasa ini adalah nilai voltan pada gegelung primer. Okey, so ini adalah nilai voltan pada gegelung primer, yang ini adalah nilai voltan pada gegelung sekunder. Okey, so kita lihat gambar rajah ni lagi jelas lah. Okey, so bekalan kuasa 240 volt. Okay, kemudian diberi nilai bilangan gegelung primer 120. Okay, 120. So kalau kamu lihat kat sini, bilangan gegelung itu tidak ada unit. Sebab dia bilangan lah. Bila bilangan dia tak ada unit. Okay. Kemudian kat sini bilangan gegelung sekunder dia tak bagi nilai. Okay, dan dia beri nilai voltan sekunder. Okay, ataupun voltan output. Voltan sekunder juga disebut voltan output. Voltan output. Yang ini voltan primer juga disebut voltan input. Okey, so take note lah yang tu. Okey, soalan ni tanya apa? Berapakah bilangan gegelung sekunder NS supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal? Okey, kecerahan normal. Okey. So dia dah bagi keyword tadi. Okey, mentol disambungkan kepada bekalan kuasa 40 volt. Okey. So dia nak cari gegelung primer. Okey, bilangan gegelung primer, mudah saja. Okey, dengan menggunakan nisbah tadi. Apa rumus nisbah tadi? Okey, rumus nisbah tadi VP per Vs sama dengan NP per NS. Okey, so kita masukkan saja nilai VP, voltan primer, voltan pada bekalan kuasa iaitu 240 volt per voltan sekunder. Okey, voltan sekunder yang disambungkan kepada mentol iaitu 40 volt. Okey, kemudian sama dengan bilangan gegelung primer dia dah bagi nilai iaitu 120. Yang kita nak cari adalah bilangan gegelung sekunder. Okey. So NS sama dengan 120 per 240 darab dengan 40. Okey, darab dengan 40. Tak nampak sekejap NS sama dengan 120 per 240 darab 40. Okey. So kita dapat jawapan akhir. Okey. 20. Okey. 20. Ada unit tak? Tidak ada unit. Okey, kemudian kamu boleh cek. Kamu boleh semak ni. Okey, semak. Macam mana nak semak? Masukkanlah semua nilai. Sebab apa tadi kita kata nisbah voltan sekunder kepada voltan primer adalah sama. Okey. So 240 bahagi 40 sama dengan 120 bahagi 20. So kalau kita bahagi yang ni 6, yang ni pun 6. Okey. So proven. Okey, proven di mana nisbah tu adalah samalah. Okey. So mudah saja penyelesaian dia. Okey, so kamu boleh cuba soalan latihan 4 soalan 4 ni. Okey. Untuk tengok kamu faham tak penerangan yang cikgu berikan tadi. Muka surat 4 soalan 4 muka surat 183. Okey. So itu sahaja penjelasan cikgu untuk topik transformer ni. Okey. So sekiranya ada masalah berkaitan dengan topik yang cikgu terangkan ini, tolong PM cikgu dalam grup terus tanya di dalam grup. Okey.
Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.